Saya stres. Ini kawan saya, Ismail. Ismail juga ada kalanya stres jika berhadapan dengan kerja yang banyak. Mereka di rumah juga stres. Lumrah manusia, kita semua menghadapi stres. Stres yang keterlaluan menyebabkan keresahan dan kemurungan. Kita boleh menguruskan stres dengan bijak. Amalkan cara hidup sihat seperti bersenam setiap hari, makan secara sihat dan uruskan waktu dengan bijak. Kongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Let's talk Minda Sihat. Apa beza golongan transgender dan khunsa? Dan bagaimana Mahkamah Syariah menangani isu ini? Teruskan bersama dengan saya pada malam ini, Nurul Fazilah Kamaluddin, dengan tajuk khunsa atau pondan. Di Malaysia, ramai individu yang berpakaian dan berkelakuan seperti wanita. Dalam erti kata lain ataupun erti kata mudah, banyak golongan transgender ataupun pondan ataupun maknya. Lebih mengejutkan, ada dalam golongan ini yang mengaku mereka dilahirkan sebagai khunsa. Menurut statistik pada tahun 1998, seramai 10,000 orang termasuk dalam golongan ini di Malaysia dan 70% hingga 80% daripadanya adalah daripada bangsa Melayu. Profesor Madya Teh Yik Kun mengatakan bahawa mereka yang melakukan golongan transgender ini sebenarnya adalah lelaki yang mahukan jantina yang lain daripada jantina yang mereka lahirkan. Manakala khunsa dasarnya bermaksud mereka yang ada dua jantina. Kita akan banyak membincangkan perkara ini selepas ini, namun kita beri laluan sebentar kepada paparan VT ini. Banyak kekeliruan timbul dalam kalangan masyarakat mengenai pondan atau transgender dengan khunsa. Sedangkan hakikatnya, kedua-duanya jauh berbeza. Transgender bererti menukar identiti diri yang berlainan dengan jantina asal dan bukan disebabkan faktor semula jadi. Namun, dalam istilah perubatan, khunsa adalah disebabkan masalah perkembangan seksual DSD, iaitu bayi yang dilahirkan dengan dua kemaluan untuk lelaki dan perempuan. Bagaimana pula khunsa dari sudut pandangan Islam? Terima kasih masih terus setia bersama dengan kami. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan topik yang sangat hangat iaitu berkenaan dengan khunsa ataupun pondan, dan yang pastinya saya tidak keseorangan kerana malam ini saya bersama dengan panel jemputan kita iaitu bersama dengan saya yang berbahagia Tuan Abu Sufyan bin Abu Yaziz iaitu pengarah bahagian pendaftaran keurusiaan dan rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Daripada mana tuan? Daripada Putrajaya. Daripada Putrajaya. Jauh perjalanan hari ini dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi sebentar bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, sebenarnya kita ada banyak yang kita nak bincangkan selepas ini. Namun kita berhenti dulu, kita lihat dulu apa yang telah diperkatakan oleh netizen ataupun masyarakat di luar sana berkenaan dengan topik pada malam ini iaitu khunsa atau pondan. Okey. Terima kasih. Bagi saya itu adalah tidak wajar kerana itu dia ibarat macam kita, bukan ibaratlah tetapi dia memang sesuatu tindakan yang menghina agama. Dalam Islam sendiri kita tidak boleh berpakaian merupai perempuan ataupun perempuan sekalipun tak boleh menyerupai lelaki lah. Bagi saya itu adalah tidak wajarlah dan tidak bolehlah. Okey, bagi pandangan saya 1,000 tu adalah tidak wajarlah. Sepatutnya kena lebih daripada tu sebab itu adalah tindakan yang menghina agama. Sepatutnya kita kena lebih daripada 1,000 ataupun penjara tu lebih lagi daripada yang disebutkan tadi itulah. Ya, sangat wajar sebab tindakan ini adalah satu tindakan yang mencemarkan nama agama Islam. Oleh itu adalah sangat penting untuk kita pertingkatkan hukuman supaya mereka-mereka yang melakukan perbuatan ini
dapat hukuman yang setimpal dan tidak berani untuk menghina agama Islam lah. Itu dia pandangan daripada netizen ataupun masyarakat di luar sana berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu kunsa ataupun pondan. Baik Tuan, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Boleh Tuan jelaskan dengan terperinci apakah definisi kunsa dan pondan ataupun transgender, dan ada ke peruntukan undang-undang dalam mahkamah syariah berhubung kedua-dua perkara ini? Silakan. Terima kasih Saudari Nurul. Terima kasih TV Al-Hijrah kerana menjemput saya, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini saya dapat bersama dalam program Fail Bicara Syariah, dan tajuk yang akan dibicarakan pada malam ini sangat menarik untuk diperkatakan bersama-sama kita perkatakan. Betul. Iaitu berkaitan dengan hunsa atau pondan. Dan berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Saudari Nurul sebentar tadi, apakah yang dimaksudkan hunsa dan apakah yang dimaksudkan transgender ataupun pondan? Adakah terdapat perbezaan di antara kedua-duanya? Memang terdapat perbezaan. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh netizen tadi. Ya, dan antara hunsa, takrifan hunsa itu sendiri adalah sebagaimana yang telah Nurul nyatakan tadi, iaitu dia mempunyai dua alat kelamin, ya, sama ada alat kelamin itu lelaki ataupun perempuan. Baik. Dan pada masa yang sama kemungkinan juga tiada kedua-duanya. Dan dari segi hukum syaraknya juga, hunsa ini terbahagi kepada dua. Baik. Sama ada hunsa muskil ataupun tidak jelas, ataupun hunsa wadih yang jelas. Okey. Yang jelas dia itu adalah seorang lelaki dan jelas dia itu adalah seorang perempuan. Manakala muhannas, atau dalam istilah hukum syarak tu dipanggil muhannas, ya, ataupun transgender ataupun pondan ataupun maknyah, selalu diperkatakan begitu. Dan dari segi maksudnya adalah perlakuan atau sifat yang menunjukkan seseorang itu lebih kepada sifat perwatakan perempuan. Baik. Dan itu dari segi gerak-geri, dari segi percakapan, dari segi tingkah laku. Yang ini sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum syarak, memang satu perkara yang dilaknatlah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi ada menyebut, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhannithina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Begitu jugalah dalam istilah tasyabbuh ataupun dalam istilah maksudnya berpakaian seperti lelaki. Baik. Berpakaian seperti perempuan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Ya, Rasulullah telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan orang perempuan yang memakai pakaian lelaki. Baik, dari segi undang-undang bagaimana pula Tuan? Terima kasih Nurul. Dari segi undang-undang memang berbalik kepada hukum syarak. Dari segi undang-undang, dari segi hukum munakahat, dia akan terkesan, ya, terutama dari segi pernikahan, rukun nikah pernikahan, dari segi ilmu faraid, penentuan pembahagian faraid, dan begitu jugalah dalam kesalahan jenayah syariah. Terdapat peruntukan di dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah, peruntukan di bawah Seksyen 28 yang menyatakan merupakan satu kesalahan kepada golongan muhannas ini ataupun golongan transgender ini. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Kita nak bincang berkenaan dengan apa kriteria seorang itu bila ditangkap dan juga adakah aduan itu perlu untuk menangkap mereka jika terlibat dalam kes-kes begini. Namun, kita berhenti sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Setiap kali saya membuka almari ini, bermacam-macam menu boleh saya gayakan. Dengan Rehan Food, apa sahaja menjadi lebih mudah, cepat dan ringkas. Kalau terasa tak perut memulas, itu tanda tangan tidak berpilas. Kalau kita nak dapat ikhlas, segala budi janganlah harap dibalas. Wujudnya mihrab melengkapi mimbar, ibarat masjid melengkapi masyarakat. Dalam masa 5 tahun, kita buat operasi ekor pelancongan ini dah hampir 30,000 pelancong luar negara. Sumber inspirasi sosioekonomi dan pelancongan setempat.
kedatangan unta Basir dan Bashar di Pantai Puteri, rasa-rasa untuk memeriahkan lagi pelancongan yang mana hadir ke Melaka, ke Masjid Cina 11 km daripada Pantai Puteri. Saksikan Kembara Domestik Khamis jam 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Surprise! Rindu Cik Man tak? Kembali kita bertemu dalam trending season yang kedua. Dengan apa yang berlaku antara Ukraine dan Rusia? Datuk, inikah perang yang disebut sebagai perang terakhir-akhir zaman itu macam mana? Dan tak mustahil apa yang berlaku di utara sekarang, di Rusia, antara Rusia dan Ukraine, persisian faham berlaku, juga termasuk dalam hadis ini. Maka peranan yang Allah bagi pada kita, bila Allah bagi harta, sebenarnya bukan semua tu milik kita. Ada saja milik orang lain. Nisa, premium quality, rasa hebat. Terima kasih kerana terus masih setia bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah dengan tajuk yang hangat pada malam ini iaitu Khunsa ataupun Pondan. Baik, pada anda semua yang ingin turut serta bersama dengan kami pada malam ini, bolehlah menghubungi 03-227-60144 dan boleh melayari paparan Facebook kami yang kini sedang live di Facebook TV Al-Hijrah. Baik Tuan, sebenarnya kita nak tanya berkenaan dengan apakah kriteria seorang itu ditangkap dan juga adakah aduan ini perlu untuk menangkap seseorang terlibat dalam kes macam ni. Namun nanti dulu sebab kita ada pemanggil di dalam talian. Assalamualaikum, siapa dalam talian? Waalaikumsalam, Hajiah dan Ustaz. Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Ya, Mamu daripada Pulau Pinang. Ini dia pemanggil setia kita setiap minggu. Tak apa, insya-Allah bagi Mamu panjang umur. Mamu Alhamdulillah, alhamdulillah. Ajak cakapnya. Baik Mamu, silakan. Ada apa-apa ingin berkongsi bersama dengan kami pada malam ini? Saya kata Mamu ni, diri Mamu kenal dengan anak-anak Mamu ya. Sebab apa? Anak Mamu tak ada anak perempuan. Baik. Tapi mak Mamu bagi pakai jantan tu bagi pakai perempuan. Pasal tak ada anak jantan perempuan. Tiba-tiba dah besar dah, tapi nak patah dia senang ke? Memang susah. Yang jantan pula bagi pakai perempuan. Nak patah apa? Senang ke? Memang susah. Tapi jenuh nak kena layak dia lebih pada buluh nak lentok dia, baru dia boleh elok. Tapi kalau kita ni buat lagu tu dengan perangai, siapa-siapa di luar lah. Janganlah duk bagi pakai lagu tu semua. Jantan, perempuan. Tapi kalau jantan pakai perempuan pun teruk. Perempuan pakai jantan pun memang mak bapak tahu. Kita terima malu ya. Yang tu lah kalau Mamu tolong nasihat kat semua sekali Mamu nasihat lah. Jangan buat perangai lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas perkongsian kepada kami pada malam ini. Mungkin ada sedikit yang ingin komen. Silakan Tuan berkenaan dengan isu ini. Terima kasih Saudara Nurul. Terima kasih Mamu yang bertanya. Saya juga mengikuti rancangan ini setiap minggu. Baik. Dan Mamu memang pemanggil aktif, setia. Pemanggil ya, betul. setia yang selalu mengambil bahagian lah. Dan betul Mamu, yang paling penting dalam Islam tu sebut jelas bukan saja lelaki berpakaian wanita tapi juga wanita berpakaian lelaki. Betul. Dalam situasi itu kedua-dua perkara tadi dilaknat oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan situ sebagai ibu bapa. Betul. Sebagai ibu bapa kita berperanan untuk memberi bimbingan anak-anak tadi supaya daripada kecil terapkan konsep dia adalah seorang lelaki, perwatakannya juga seorang wanita. Baik. Jadi kita kena sesuaikan dengan situasi. Baik. Saya setuju Mamu teruskan untuk memberi bimbingan, sokongan pada anak-anak insya-Allah. Baik, terima kasih. Teruskan beri sokongan dan juga bimbingan. Baik, kita nak terus lagi topik perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan apa kriteria yang bolehkan seseorang itu ditangkap jika dituduh atas kesalahan ini dan adakah aduan daripada masyarakat berhubung perlakuan mereka ini merupakan satu kewajipan. Perlu ke tak perlu? Maknanya nak kena adu dulu baru nak tangkap ke atau macam mana? Silakan. Terima kasih.
Nurul. Saya berbalik tadi semasa soalan yang pertama tadi, dinyatakan bahawa kesalahan transgender atau pondan ini merupakan satu kesalahan jenayah syariah. Dalam Seksyen 28 Akta Kesalahan Jenayah Syariah ada jelas menyatakan dan peruntukan ini diperuntukkan di hampir di semua negeri. Baik. Dan ada negeri juga setengah negeri yang memperuntukkan berkaitan dengan sebagaimana Mam menyatakan tadi, pakaian perempuan berpakaian lelaki. Betul. Itu juga merupakan satu kesalahan. Dalam seksyen itu nyatakan lelaki yang berpakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam atas tujuan tidak bermoral adalah merupakan melakukan suatu kesalahan dan boleh disabitkan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun dan kedua-duanya. Apa kriteria yang Nurul tanyakan tadi sebentar tadi? Antara kriteria penting dalam menentukan sama ada seseorang itu telah melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah ni tadi, Seksyen 28, antaranya perkara pertama, mahkamah akan menilai sama ada jantina dia sebenarnya adalah lelaki atau perempuan dan wujud atau tidak lelaki OKT itu dalam keadaan berpakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan ketika tangkapan. Baik. Jadi itu secara tunya dan tanggungjawab. Saya jawab soalan yang terakhir tadi, Nurul tanyakan tadi, iaitu menjadi tanggungjawab masyarakat untuk membantu mahkamah ataupun agensi penguatkuasa untuk membuat aduan apa-apa perlakuan salah yang berlaku akibat dari kesalahan yang saya nyatakan tadi. Baik, terima kasih. Saya berpegang pada Seksyen 28 tadi mengatakan apa ciri-ciri yang telah diperuntukkan dan juga hukuman yang telah diperuntukkan. Dan kita sebenarnya nak tanya berkenaan dengan maksimum hukuman sebanyak RM1,000 dan juga 1 tahun penjara seperti yang diberkatakan tadi. Namun nanti dulu sebab kita akan berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Sedap, 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 sedap. Cookies Most Wanted. Sedap, 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 sedap. Cookies Most Wanted. Jangan lupa bersama saya Syahir Zawawi dalam Meh Singgah Dulu setiap hari jam 11.30 pagi bermula 5 Mac ini hanya di Facebook TV Al Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Zam-zam. Ada benda ke dalam mulut tu sampai tak boleh nak cakap. Cakap pun gagap-gagap. Waktu sekarang ni saya rasa menggeletar sangat. Ada tu cakap, kau ni memang suka duduk dalam gua sendiri. Rasa malu, rasa takut, rasa nak nangis. Nak cuba eye contact susah sebenarnya. Tapi Aisyah cuba. Sekarang, saya pandang kamera ni, apa dalam perasaan, dalam fikiran Aisyah sekarang? Ada rasa nak lari. Macam saya jadi perhatian, saya tak boleh. Sunat berkahwin bila mana dia ada keinginan nak berkahwin dan dia ada duit, maksudnya mampu untuk membelanjakan mas kahwin, untuk menyara dirinya dan isteri dan pada tu anak-anaknya. Mana bila dia sunat berkahwin? Ketika mana dia ada keinginan dan dia mampu. Tapi kalau dia kata dia tak ada keinginan dan tidak mampu, so dia pergi pada bab yang lain. Ayo bercuti ke negara Balkan bersama Kembara Sufi Travel and Tours. Travel agency yang mengutamakan keselesaan anda. Pakej terhebat. Menjadikan percutian yang menarik? Hubungi Kembara Sufi Travel and Tours, peneraju pakej pelancongan Muslim terbaik. Terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan kami pada malam ini dengan tajuk yang menarik iaitu kunsa atau pondan. Baik Tuan, sebenarnya kita nak tanya berkenaan dengan hukuman yang seperti apa yang Tuan beritahu tadi dalam Seksyen 28 berkenaan dengan kriteria dan juga hukuman. Baik, dalam seksyen itu mengatakan bahawa menetapkan maksimum hukuman sebanyak RM1,000 atau 1 tahun penjara atau kombinasi kedua-duanya sekali. Bagi pandangan Tuan, mungkin penonton tertanya-tanya dan ternanti-nanti, adakah memadai atau
ataupun tidak hukuman ini? Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi Nurul. Berkenaan dengan adakah hukuman yang telah dinyatakan tadi di bawah Seksyen 28 tadi memadai ataupun tidak? Secara jujurnya, kita di mahkamah melaksanakan apa yang telah diperuntukkan dalam akta tersebut, dan mahkamah syariah berpendapat dalam beberapa situasi, terutama kesalahan itu mungkin kesalahan kali yang pertama dan sebagainya, dan tidak memberatkan, itu merupakan wajar dan wajar dijatuhkan hukuman. Walau bagaimanapun, itu dah dalam peruntukan itu disebut di situ hukuman sebanyak RM1,000 atau 1 penjara atau kombinasi kedua-duanya sekali. Jadi di situ mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman tadi, termasuk kombinasi kedua-duanya. Contoh, saya bagi contoh. Kesalahan itu telah dilakukan beberapa kali. Saya tak nafikan kes-kes di mahkamah syariah memang terdapat golongan-golongan transgender ataupun golongan-golongan pondan ini telah melakukan kesalahan itu berulang-ulang kali. Betul. Hingga mengakibatkan hakim mahkamah syariah menjatuhkan hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat. Dan kemungkinan juga ia akan mendatangkan efek yang lebih bahayalah kepada masyarakat. Sebagai contoh, kemungkinan menyebabkan imej agama Islam sendiri. Betul. Dan dari segi situ, hakim mahkamah syariah wajar untuk menjatuhkan hukuman lebih berat. Saya setuju juga tadi dengan pandangan netizen yang menyatakan bahawa wajar untuk hukuman yang lebih berat dikenakan kepada golongan pondan ini tadi. Maknanya hukuman itu bagaimana pula dengan penjara? Betul, saya setuju. Dan dari segi hukuman penjara ini pun salah satu hukuman kita, hukuman dalam bentuk takzir, yang tujuan kita adalah untuk mendidik. Ya, untuk menginsafkan. Menginsafkan. Betul. Baik, terima kasih Tuan. Jika boleh, kalau Tuan kongsikan dengan penonton-penonton setia kita di rumah, adakah sedikit nasihat kepada masyarakat, terutamanya ibu bapa dan juga ahli keluarga yang melihat kecenderungan anak masing-masing yang mengamalkan gaya hidup jantina yang berlainan, dan mungkin ada sedikit nasihat ataupun individu yang telah cenderung yang nampak terjebak kepada kes-kes ini, dan kita boleh nampak sebenarnya dalam Facebook, di media sosial, kita boleh nampak mereka sekarang ini tanpa rasa malu, tanpa rasa segan, terus saja menunjuk-nunjuk kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan perbuatan mereka. Mungkin ada sedikit nasihat untuk Tuan kongsikan bersama dengan penonton kita. Silakan. Terima kasih Nurul. Dalam situasi semasa sekarang, memang kita lihat golongan ini sesetengahnya begitu berani, seolah-olah mencabar hukuman, mencabar hukum. Yang paling utama sekali adalah hukum syarak. Baik. Kesalahan dari segi hukum syarak. Saya secara jujurnya, dan kita di peringkat mahkamah sentiasa memberi pandangan dan nasihat kepada ibu bapa terutamanya dan keluarga untuk memberi bimbingan dan didikan yang secara berterusan. Malah masyarakat juga bertanggungjawab, sebagaimana yang di awal tadi saya nyatakan, perlu untuk memberi nasihat atau membuat aduan. Jika perlakuan ataupun tindakan yang bercanggah dari segi hukum syarak ini berterusan berlaku, malah pada masa yang sama pihak-pihak tadi, golongan ini tadi berani mencabar, saya nyatakan tadi, mencabar pihak berkuasa di mahkamah syariah berkenaan dengan hukuman dan kesalahan terutama yang melibatkan hukum syarak ini. Dan saya juga menasihatkan ibu bapa dan ahli keluarga untuk bersama-sama penguatkuasa, agensi penguatkuasa untuk membantu kita membendung gejala pondan ini tadi ataupun maknyah ini tadi dari peringkat awal lagi. Saya setuju sebagaimana Mamu nyatakan tadi, dari peringkat awal kita memberi bimbingan sehinggalah bila kesannya tadi sebagaimana pepatah menyatakan melentur buluh biar dari rebungnya. Betul. Jadi kalau kita dah sehingga jadi buluh, kita baru nak bimbing, itu akan menjadi masalah kepada kita dan boleh mendatangkan banyak kemudaratan kepada masyarakat kita khususnya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan yang saya kira sangat sampai kepada penonton-penonton di rumah. Dan sebenarnya kita ada lagi, kita ingin teruskan lagi topik perbincangan kita pada malam ini. Jika seseorang itu telah pun dikenakan ataupun telah digelar sebagai OKT, orang kena tuduh, dan dia ingin buktikan bahawa dia sememangnya seorang perempuan dan dia bukanlah seorang pondan. Jadi macam mana tu dia nak buktikan di dalam mahkamah?
Okay. Terima kasih Saudara Nurul. Soalan yang sangat menarik. Di Mahkamah Syariah kita ada akta ataupun enactment keterangan Mahkamah Syariah. Baik. Dan kita tak nafikan walaupun berlaku tangkapan dan berlaku dakwaan di Mahkamah Syariah, pihak tadi OKT tadi masih boleh membela diri. Dan antara cara membela diri termasuk apa yang dinyatakan oleh Nurul tadi, sama ada dia ingin menafikan bahawa dia adalah seorang lelaki ataupun tidak, terdapat beberapa cara. Pertama, antara pembuktian adalah melalui kita melihat kepada identiti pengenalan diri, seperti kad pengenalan. Betul. Di dalam kad pengenalan memang dah tertera. Contoh lelaki. Baik. Ya, memang jelas lelaki. Tapi dia pada masa yang sama di mahkamah dia tetap menafikan. Betul. Malah dia membuat bantahan menyatakan bahawa dia adalah seorang wanita. Jadi dia kena buktikan melalui laporan perubatan. Laporan perubatan. Dia perlu dapatkan laporan perubatan melalui pegawai-pegawai perubatan yang mengesahkan bahawa dia ni adalah seorang perempuan. Jadi di situ boleh membantu dia daripada didakwa sebagaimana dia bawah Seksyen 28 Akta Kesalahan Jenayah Syariah tadi. Suka saya nak tambah tadi, antara kesalahan tadi yang paling penting elemen yang kita akan buktikan dalam mahkamah, pihak pendakwaan, pihak akan buktikan dalam mahkamah ialah yang pertama sekali adalah sama ada jantina dia tadi lelaki ataupun perempuan. Betul. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, sama ada wujud keadaan OKT tadi dalam berpakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan ketika tangkapan. Betul. Kena confirm dululah dia perempuan. Kena confirm dulu. Kalau confirm dia minta maaf, kena confirm dulu bahawa dia lelaki. Baik. Kalau dia lelaki, tangkapan tu telah maksud di sini telah mewujudkan elemen yang kedua. Dan elemen yang ketiga, di mana lokasi perbuatan memakai pakaian perempuan berlagak seperti perempuan tadi? Baik. Adakah di rumah, di tempat awam dan sebagainya. Dan yang keempat, adakah wujud hal keadaan bahawa OKT yang sedang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di tempat awam itu untuk tujuan tidak bermoral. Maksud saya di sini, sekiranya tujuannya baik, ya, tapi tujuan dengan tujuan contohlah untuk melakukan maksiat, itu dikategorikan sebagai tidak bermoral. Dan boleh disabitkan di bawah akta Seksyen 28 tadi, Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Baik. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Tuan, yang saya kira sangat sampai dan sangat jelas pada malam ini. Dan sebenarnya daripada Facebook saya nampak ada yang mengatakan di sini bahawa kata beliau ialah jangan menghina, teruskan membimbing. Jadi mungkin ada sedikit harapan berkenaan dengan isu ini sebagai kata-kata akhir sebelum kita menamatkan bicara kita pada malam ini. Terima kasih Harul, dan terima kasih juga pandangan yang telah nyatakan dalam Facebook sebentar tadi. Saya amat bersetuju bahawa kita sentiasa masyarakat bertanggungjawab, ahli keluarga bertanggungjawab untuk membimbing. Sebab itu Imam Nawawi menyatakan bahawa memang ada golongan yang berwatakan lembut, seperti perempuan, dan tidak salah. Tapi yang menjadi kesalahan adalah apabila golongan ini melakukan perbuatan maksiat. Baik. Perbuatan yang tidak bermoral hingga menyebabkan kesalahan tadi menyalahi dari segi hukum syarak dan undang-undang. Itu yang kita risaulah. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan, yang saya kira saya boleh rumuskan di sini bahawa Allah telah menetapkan jantina kita semua berbeza seperti dalam ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah menciptakan kita lelaki dan juga perempuan untuk berkenal-kenalan, dan sungguhnya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Dan juga hadis Rasulullah SAW daripada Saidina Abu Hurairah mengatakan bahawa 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk oleh Allah pada waktu petang, iaitu orang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang, dan juga orang yang datang kepada lelaki ataupun homoseksual. Kesimpulannya di sini bahawa golongan transgender ataupun pondan bukan kunsa, tiada sebarang alasan mereka berpakaian seperti wanita. Nasihat saya, jangan menghukum golongan ini. Tidak salah untuk
untuk menegur, jangan sampai mencaci dan menghina. Sebaiknya bimbing mereka ke jalan yang benar. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah jazakallahu khairan katsira. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada akan datang. Baik, kepada anda semua, teruskan setia bersama dengan kami pada minggu hadapan dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan suami culas. Jangan malu, ambil tahu. Saya Nurul Fazilah binti Kamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak mengaji lah ni cukup senang. Dekat telefon pun kita boleh belajar ilmu. Jadi kena download Al-Hijrah Media. Percuma. Cepat-cepat download. Boleh pakat-pakat mengaji. Cinta ilmu ni.